Pada 20 Januari 2019, sebuah kereta dipercayai terhumban ke laut selepas terbabit dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan lain di kilometer 4 Jambatan Pulau Pinang Menghala Perai. Ketua Polis Bomber dan Penyelamat BBP Perai Azlan Hassan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 2.54 pagi yang memaklumkan berlaku kemalangan membabitkan dua kenderaan dengan sebuah daripadanya terhumban ke laut. Beliau berkata sepasukan pegawai dan anggota bersama sebuah jentera dari BBP Perai yang tiba di lokasi kejadian mendapati sebuah kenderaan jenis Toyota Vios dengan pemandunya berusia 21 tahun mengalami kecederaan ringan akibat kemalangan berkenaan. Sebuah lagi kereta yang terbabit dalam kemalangan itu dilaporkan terjatuh ke dalam laut, namun pihak polis belum dapat memastikan jenis kenderaan dan status mangsa dalam kereta itu. Operasi mencari dan menyelamat kenderaan serta mangsa yang terjatuh ke dalam laut itu dijalankan oleh anggota bomber bersama dengan pasukan polis marin. Sementara itu, seorang pemancing di kawasan tiang bawah Jambatan Pulau Pinang yang mahu dikenali sebagai Azrul sedang memancing bersama dua rakan sebelum melihat sebuah kereta terhumban ke dalam laut lalu tenggelam. Dia bersama dua rakan cuba mencari mangsa namun gagal. Mereka memaklumkan kejadian itu kepada polis marin yang membuat rondaan di kawasan berkenaan. Operasi mencari dan menyelamat SAR ditamatkan kira-kira jam 7 malam berikutan keadaan cuaca yang semakin gelap. Komander Polis Marin Wilayah 1 Asisten Komisioner Rosman Ismail berkata operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan di kawasan sekitar 25 meter persegi radius itu tidak menemui kenderaan yang dipercayai jenis Mazda CX-5. Operasi itu disertai kira-kira 20 pegawai dan anggota polis marin termasuk 4 penyelam. Pasukan bomber bersama 5 buah bot dalam operasi ini. Arus deras di kawasan pencarian itu menyukarkan operasi mencari dan menyelamat. Pasukan menyelam sudah turun menyelam ke kedalaman 20 meter. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah SPT Asisten Komisioner Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata siasatan awal polis mendapati tempat kejadian dilengkapi dengan 2 kamera litar tertutup CCTV iaitu di kilometer 4.0 lebih kurang 100 meter dari lokasi kenderaan terbabit dilaporkan terjatuh dan juga CCTV di kilometer 5.3. Siasatan mendapati kemalangan itu dipercayai berlaku apabila kereta jenis Toyota Vios yang dipandu seorang lelaki berusia 21 tahun terbabas di lorong kanan dan melanggar pembahagi jalan. Pada masa yang sama, sebuah lagi kenderaan berwarna putih datang dari arah sama cuba mengelak lalu terbabas ke sebelah kanan bergesel pembahagi jalan sebelum hilang kawalan dan merempuh tembok di sebelah kiri jalan sebelum tercampak ke dalam laut. Sementara itu, Nik Ros Azhan berkata pihaknya tidak dapat memastikan sama ada dua kereta berkenaan sedang berlumba ketika kemalangan tersebut seperti dakwaan orang ramai berdasarkan rakaman kamera video dashcam kereta milik seorang pengguna jalan raya yang berada di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beliau percaya kedua-dua kereta itu dalam kelajuan maksimum kerana mereka tidak dapat mengawal kenderaan masing-masing sehingga berlaku kemalangan teruk dan menyebabkan sebuah daripada kenderaan berkenaan terhumban ke dalam laut. Pada 22 Januari 2019, polis berjaya menemui kereta yang terhumban ke dalam laut dan kenderaan yang rosak teruk itu ditarik menggunakan kabel yang dipasang pada kren sekitar jam 6 petang. Polis mengesahkan identiti mangsa yang ditemui sebagai Mu Yun Ping. Pengesahan itu susulan penemuan dompet mangsa dalam seluar ketika mayat dikeluarkan. Mayat mangsa berusia 20 tahun ditemui masih sempurna namun membengkak kerana berada dalam air sejak 2 hari lalu. Mayatnya berada dalam keadaan baik walaupun kenderaan itu rosak teruk kerana dia memakai tali pinggang keselamatan. Mayat dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk bedah siasat sebelum diserahkan kepada anggota keluarga. Pada pagi 23 Januari 2019, pemandu kereta Toyota Vios hitam yang terbabit dalam kemalangan ini menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah. Ketua Polis Daerah SPT Asisten Komisioner Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata pemandu berusia 21 tahun itu dibawa oleh ahli keluarganya ke bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik pada jam 2 pagi. Menurutnya, suspek kini ditahan di lokap bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Kemudian pada petang hari yang sama dia dibebaskan dengan jaminan polis. Sehingga kini polis sudah merekodkan keterangan daripada 15 individu terdiri daripada saksi-saksi yang melihat kejadian itu. Hasil bedah siasat yang dilakukan selama 3 jam mendapati mangsa meninggal dunia akibat lemas kerana tenggelam begitu lama. Pada 24 Januari 2019, mayat mendiang Mo Yun Ping sempurna dibakar dan disemadikan di krematorium berapit Bukit Mertajam jam 11.45 pagi. Kesemua keluarga dan rakan mendiang tidak dapat menahan kesedihan ketika hadir memberi penghormatan terakhir mereka di situ. Mayat mendiang tiba pada jam 11.30 pagi sambil diiringi saudara lelaki dan perempuan mendiang. Sebelum itu, hampir 200 ahli keluarga dan rakan melakukan upacara keagamaan dan memberi penghormatan terakhir kepada mendiang di Taman Kempas Butterworth. Pada 27 Januari 2019, kertas siasatan kes kemalangan ini telah pun dirujuk kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Walaupun laporan kimia kandungan dadah dan alkohol pemandu Toyota Vios hitam masih belum diperoleh, pihak polis telah merujuk kertas siasatan terbabit sebagai semakan awal. Sementara itu, difahamkan malam sebelum tragedi itu mendiang Yun Ping ada menghubungi pemandu Toyota Vios terbabit untuk mengajaknya bersama-sama menyertai majlis hari jadi rakan mereka di Lebuh Chulia, Georgetown. Sementara itu, darah mendiang turut diambil untuk ujian dadah serta alkohol. Darah mangsa perlu diambil kerana ia adalah prosedur operasi standard bagi polis menjalankan siasatan. 11 Februari 2019, pemandu Toyota Vios yang terbabit dalam kemalangan ini telah dibawa ke mahkamah untuk pendakwaan. Tertuduh MK Vaiteshwaran mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate atas dakwaan memandu secara berbahaya. Dia membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Tamil di hadapan Magistrate Jamaliah Abdul Manap. Mengikut pertuduhan, Vaiteshwaran didakwa memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian Mo Yun Ping berusia 20 tahun di kilometer 4.0 Jambatan Pulau Pinang menghala ke Perai pada jam 3 pagi pada 20 Januari 2019. Bagi kesalahan itu, Vaiteshwaran didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun, denda sehingga RM20,000 dan hilang kelayakan lesen memandu tidak lebih 3 tahun jika sabit kesalahan. Pegom S. Parameswaran memohon mahkamah membenarkan jaminan minimum RM5,000 berikutan tertuduh memberikan kerjasama yang baik kepada polis sepanjang proses siasatan. Tertuduh juga sudah tidak bekerja selepas kejadian berkenaan, malah keluarganya juga bukan daripada keluarga yang senang. Timbalan Pendakwa Raya Yusaini Amir Abdul Karim bagaimanapun mahu mahkamah memberi jaminan RM10,000 berikutan kes berkenaan adalah serius dan mendapat perhatian masyarakat. Jamaliah kemudiannya membenarkan Vaiteshwaran diikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu digantung sehingga kes selesai selain perlu melaporkan diri ke Balai Polis setiap bulan. Kes disebut semula pada 18 Mac 2019. Saksi pertama pendakwaan kes kemalangan maut ini menunjukkan 85 gambar nahas pada hari pertama perbicaraan di Mahkamah Magistrate. Korporal Abdul Rashid Mahmud yang juga jurufoto di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah, menyerahkan 85 salinan gambar kemalangan yang berlaku pada 20 Januari lalu. Timbalan Pendakwa Raya Nur Afiqah Zakaria kemudian meminta Abdul Rashid menjelaskan keterangan semua gambar terbabit. Abdul Rashid berkata gambar merangkumi 23 keping kejadian kemalangan, 28 keping gambar SUV diangkat dan 34 keping gambar bedah siasat. Pada hari kejadian, beliau dihubungi untuk bertugas kira-kira jam 2.50 pagi dan bergegas ke lokasi kejadian di kilometer 4.0 Jambatan Pulau Pinang menghala seberang Perai. Tugasnya bermula daripada kesan kemalangan ketika SUV ditarik dari dasar laut dan sehingga proses bedah siasat selesai. Pada 10 Februari 2020, Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam menetapkan 10, 12 dan 13 Mac 2020 bagi sambungan bicara kes ini. Hakim bertindak sebagai magistrate Ahzah Faris Ahmad Khairuddin memutuskan demikian berikutan Pegom S. Parameswaran yang sebelum ini mewakili tertuduh menarik diri secara tiba-tiba daripada mengendalikan kes terbabit. Walau bagaimanapun, tertuduh yang hadir melantik Pegom baru iaitu K. Paramanadan. Kes berkenaan sepatutnya ditetapkan untuk sambung bicara, namun Peguam Paramanadan memohon kepada mahkamah supaya menetapkan tarikh baru bagi memberikan masa kepada pihaknya untuk meneliti kes terbabit. Pendakwaan kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nazri Abdul Karim. Muhammad Nazri memaklumkan seramai 6 atau 7 saksi lagi akan dipanggil bagi memberi keterangan dalam kes ini.
kes ini masih lagi berlangsung dan tiada lagi keputusan daripada pihak mahkamah. Jadi sebagai masyarakat yang prihatin, semoga apa yang berlaku dijadikan pengajaran kepada kita semua. Semoga segala kebaikan bersama kita semua. Sekian, terima kasih.